لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حاضرين حاضرات عند رحمة الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum mula daurah, ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kerana alhamdulillah kita semua dapat hadir dan dapat sampai di dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan, bulan rahmat Allah, bulan keampunan dosa, bulan membebaskan kita dari api neraka, bulan al-muwasah, saling membantu satu sama yang lain, bulan kesabaran, bulan sedekah, bulan tarawih, juga bulan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada ahli bulan Ramadan, daripada orang yang suka kepada Ramadan dan Ramadan suka kepada mereka. Insya-Allah kita akan teruskan daurah kita di dalam kitab kita akan teruskan daurah Ramadaniyah kita, daurah di Ramadan, dalam kitab Kashful Ummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Muhaqqiq Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki ini adalah seorang muhaddis yang hebat di dalam Makkahul Mukarramah. Beliau meninggal di Ramadan juga, dalam bulan Ramadan 2010 saya rasa, 2010 begitu, yang Habib Muhammad yang menulis kitab ini. Beliau meninggal juga di bulan Ramadan. Banyak menulis kitab, belas-belas atau lebih dari 20 kitab di dalam ilmu syariat, dan banyak tujuan atau tajuk yang sangat hebat. Antara kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki adalah kitab ini. Beliau telah menuliskan kitab ini pada tahun 1401. Nama kitabnya Kashful Ummah fi Istina'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah. Kashful Ummah, menolakkan kesusahan, menolakkan atau menghilangkan keberatan atau kesusahan. Fi, dengan apa? Dengan cara apa? Melalui apa? Fi Istina'il Ma'ruf, dengan melakukan kebaikan, juga merahmati, merasa rahmat dan kasih sayang kepada umat Islam semua. Maka bagaimana caranya menolakkan kesusahan dan keberatan antara masyarakat dan saudara kita orang Islam yang lain? Caranya kita melakukan kebaikan dan melakukan ma'ruf kepada mereka. Oleh cara itu, kesusahan diangkat, keberatan ditolak, akan datang kemudahan dan kesenangan, insya-Allah. Maka Al-Habib Muhammad beliau berkata, kita telah kumpulkan di dalam kitab ini beberapa bab dan tajuk yang amat penting bagi orang Islam belajarnya dan dengar dan fahaminya. Kerana apa? Kerana umat Islam ini mesti sentiasa bersatu. Umat Islam ini bersaudara, mesti saling mencintai, mesti saling
merasa kasih sayang satu sama yang lain. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak ada sesiapa-siapa yang akan masuk syurga hatta, sehingga kamu beriman. Yakni barang siapa yang bukan beriman tidak akan masuk syurga. Kamu tak akan masuk syurga kecuali kalau kamu ada keimanan. Maka bagaimana cara kita nak dapatkan iman itu? La tu'minu hatta tahabu. Caranya, tidak akan beriman, Nabi SAW bersabda, hatta saling mencintai. Sehingga kita, antara kita saudara Islam, jiran, silaturrahim, semua ada cinta antara kita dan yang lain. Ada kasih sayang antara kita sama yang lain. Baru kita menjadi orang beriman. Baru kita dapatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita cara yang menyebarkan cinta dan kasih sayang antara sekalian. Ala adullukum ala syai'? Adakah sekalian ingin atau harap saya mengajarkan kamu sesuatu? Apabila kamu lakukan sesuatu itu, maka cinta itu akan masuk dalam hatimu kepada yang lain, dan akan menjadi orang yang sebarkan cinta dan kasih sayang. Apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam antara sekalian. Itu adalah asbab menyebarkan cinta dan kasih sayang antara masyarakat. Sebarkanlah salam. Kalau lalu sebelah orang Islam, kirim salam bagi dia dengar. Itu asbab masuk cinta di dalam hatinya. Itu asbab menyebarkan kasih sayang kepada orang Islam yang lain. Jangan lalu atau jalan dari sebelah orang Islam di tengah jalan atau dalam kedai atau di restoran atau mana-mana, tak kirim salam atau tak mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi SAW bersabda, cara kita mendapatkan keimanan itu cinta, cara kita menyebarkan cinta dan kasih sayang antara sekalian, caranya menyebarkan salam. Yakni sentiasa mengucapkan Assalamualaikum. Lagi kalau senyum. Lagi kalau senyum, lagi akan masukkan cinta dan kasih sayang di dalam hati orang yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang akan masuk syurga kecuali kalau dia beriman. Dan tidak ada siapa-siapa beriman kecuali kalau dia cinta antara dia dan saudaranya orang Islam yang lain. Bagaimana cara menyebarkan cinta dan kasih sayang? Ifshus salam. Sebarkanlah salam kepada orang Islam yang lain. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Habib Muhammad Alawi Al-Maliki berkata, asbab yang kuat yang membuatkan saya tulis kitab ini, iaitu kitab ini mengumpulkan bahagian-bahagian ma'ruf ataupun perbuatan yang baik kepada orang yang lain. Perbuatan yang baik kepada orang yang lain bukan bergantung sahaja kepada duit. Bukan bergantung sahaja kepada duit, bahkan banyak caranya dan banyak jenis dan banyak bahagian bagaimana membuatkan kebaikan kepada orang yang lain. Maka kerana Habib Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau berkata, kerana ramai orang bersangka salah, fikir itu ihsan itu atau ma'ruf itu hanya dengan harta, hanya dengan duit. Dia tak tahu sebenarnya boleh membuatkan ma'ruf dan berbuatan baik kepada orang lain dengan cara yang lain juga. Tak mesti dengan duit saja. Banyak caranya membuatkan kebaikan, membuatkan ma'ruf, membuatkan perkara yang baik dan memberikan manfaat kepada orang yang lain walaupun bukan dengan duit. Al-Muallif memulakan kitabnya dengan membahagikan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu perbuatan baik. Perbuatan yang baik.
Allah Subhanahu wa taala memujikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang keluar untuk manusia, yang membawa manfaat dan kebaikan kepada manusia semua. Ta'muruna bil ma'ruf, sifat pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat kita umat Nabi Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf. Engkau sentiasa menyuruh kepada orang yang lain untuk melakukan ma'ruf. Ma'ruf iaitu perbuatan yang baik. Maka sifat pertama kita umat Nabi Muhammad, kita orang yang suruh dengan ma'ruf, yang suruh buat ma'ruf, yang menyebarkan ma'ruf, yang membesarkan dan membentingkan ma'ruf. Maka barang siapa yang tidak ada sistem itu di dalam kehidupannya, iaitu menyuruh dengan ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf, maka ada kekurangan, belum lagi dapatkan sifat umat Nabi Muhammad yang cukup sempurna. Maka Allah sebutkan sifat umat ini, mereka sentiasa menyuruh kepada orang lain dengan ma'ruf. Juga Allah berfirman di dalam surah yang lain, di dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mestilah ada antara sekalian satu umat, yakni satu golongan sentiasa mereka berdakwah, buat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memerintahkan kepada orang yang lain melakukan ma'ruf dan memberikan ma'ruf kepada orang yang lain. Maka apakah ma'ruf itu? Ma'ruf itu perbuatan baik. Perbuatan baik. Al-Habib Muhammad beliau berkata, al-ma'rufu naw'an. Ma'ruf itu ada dibahagikan kepada dua bahagian. Ma'ruf dengan perkataan. Ini bahagian yang pertama. Ma'ruf melalui perkataan. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'ruf dengan amalan, dengan perbuatan. Contoh ma'ruf dengan perkataan, tibul kalam, kata-kata yang baik kepada orang. Jangan cakap yang jahat, jangan cakap yang sakit hati, jangan cakap yang tak bagus. Apa? Percakapan yang baik. Wa husnul bishr, sentiasa senyum dan hati murah kepada orang lain. Wa tawaddud bijamilil qaul. Wa tawaddud yakni bersungguh-sungguh dengan perkataanmu, dengan ucapanmu, dengan ayat-ayatmu yang kamu pakai. Masukkan cinta dan sebarkan cinta di dalam hati orang yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul aqli ba'da ad-din at-tawaddud ila an-nas." Kepala akal. Apa tu kepala akal? Yakni akal yang sangat tinggi, akal yang sangat bagus, akal yang sangat bijak, iaitu yang mengajarkan orangnya yang memakai akal itu sentiasa menyebarkan cinta dan kasih sayang. Dan ayat-ayatnya bukan buat gaduh. Ayat-ayatnya bukan buat orang benci dia. Ayat-ayatnya, perkataannya, percakapannya bukan buat orang kecil jiwa kepada dia. Bahkan ayat-ayatnya buat orang lagi dekat kepadanya. Ayat-ayatnya buat orang suka kepada dia. Ayat-ayatnya tenangkan hati, sebarkan kasih sayang di dalam hati orang. Maka semua orang suka dia, semua orang suka dengar dia, semua orang suka duduk dengan dia. Sebab apa? Sebab dia pandai dengan ayatnya, dengan percakapannya, dengan kata-katanya menarikkan hati orang yang lain. Nabi SAW bersabda, perkara itu adalah berakal yang sangat tinggi. Berakal yang sangat tinggi. Tapi orang yang tak berhati, orang yang tak perhatian, dia tak ada kisah, dia cakap sahaja, dia bagi ucapan sahaja, dia tak ada kisah. Orang itu akan sedih, orang itu akan kecewa, orang itu akan sakit hati, orang itu akan rasa tak senang, rasa tak suka. Orang yang itu belum lagi cukup akal, akalnya belum lagi tinggi.
Nabi SAW kata ra'sul aql, akal yang paling tinggi, iaitu orang yang pandai membuatkan orang dekat kepadanya dan suka kepada dia melalui perkataannya. Wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajir. Juga Nabi SAW bersabda, daripada akal, iaitu apabila kita sentiasa melakukan ma'ruf kepada seluruh manusia, yang baik dan yang jahat. Kita buat ma'ruf kepada semua orang. Orang yang baik atau orang yang tak baik. Bahagian yang kedua daripada ma'ruf, iaitu ma'ruf melalui beramalan. Ma'ruf yang buat, ma'ruf yang berbuatan, yakni dengan perbuatanmu melakukan ma'ruf. Contohnya badlul jah, kamu membantu orang kerana kamu dengan apa? Dengan nama kamu yang tinggi, dengan nama kamu yang masyhur, dengan nama kamu yang diterima di sisi orang lain. Maka kamu boleh pakai nama kamu untuk membantu orang qada'ul hajat, untuk membantu orang selesaikan hajatnya atau keperluannya. Maka kamu kalau pakai nama kamu, kalau pakai nama sekolah kamu, kalau pakai nama syarikat kamu untuk bantu orang lain, itu juga ma'ruf, itu juga sedekah, itu juga perbuatan yang baik yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurut san'al ma'ruf, bab yang kedua, syarat-syarat melakukan ma'ruf. Ramai orang yang melakukan ma'ruf, tetapi ada bahagian orang ma'rufnya tidak diterima oleh Allah. Ada bahagian orang ma'rufnya tidak diterima oleh Allah, tetapi perbuatannya baik. Dia bantu orang, mungkin dia sedekah, mungkin dia bagi pinjam duit, mungkin dia selesaikan satu masalah orang lain, maka itu perbuatan baik, tapi amalan itu tidak diterima oleh Allah. Allah tolak kepadanya. Sebab apa? Sebab ada bahagian syarat di dalam ma'ruf tidak sempurna. Apabila kita ingin melakukan ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik, maka harus kita juga jaga syarat-syaratnya yang membuatkan Allah terimakan. Sebab kita kalau melakukan ma'ruf atau amalan yang baik atau salat atau puasa sebagainya, apa kita maksud kita? Maksud kita Allah. Kita nak Allah rida, kita nak Allah terimakan amalan kita. Maka kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Sia-sia. Tidak ada apa-apa faedah. Walaupun kita penuhkan langit dan bumi dengan ibadah, kalau Allah tak terima, tak ada faedah. Kalau kita bagi satu dunia hadiah dan sedekah dan free kepada semua orang, bantu orang susah semua, tapi Allah tak terima, tak ada faedah, sia-sia. Maka harus kita belajar syarat-syarat melakukan ma'ruf yang membuatkan Allah terimakan insya-Allah ma'ruf kita yang kita lakukannya kepada orang yang lain. Faminha satruhu an ida'atih. Antara syarat-syarat ma'ruf, menyuruhkan amalan kita, tidak menyebarkannya. Amalan ini macam susah di zaman sekarang, khususnya di zaman media, di zaman internet, di zaman Facebook, di zaman WhatsApp, di zaman Instagram, di zaman fitnah ini, di zaman riya, di zaman suka tunjuk, di zaman lupa kepada Allah, di zaman iman yang rendah, di zaman yang tak perhatian kepada bersaksian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barang siapa yang imannya tinggi, dia cukup dengan melihat Allah. Tidak perlu orang lain melihat kepadanya. Tidak perlu manusia lain tahu apa yang dia buat. Maka amalan syarat pertama, ma'ruf kita menjadi sempurna, amalan kita yang salih jadi sempurna, suci, baik, bagus, kita menyuruhkannya. Jangan kita sengaja sungguh-sungguh menyebarkan apa yang kita bagi kepada orang lain, apa yang kita bagi manfaat kepada orang lain, apa yang kita bantu kepada orang lain, kerana mungkin orang yang lain akan rasa malu. Kita buat ma'ruf, tapi sekali dengan ma'ruf itu kita pun buat perkara yang tak baik lawan ma'ruf itu. Kita kalau buat ma'ruf suci. Ada bahagian orang buat ma'ruf tapi rosak atau ma'ruf yang kotor.
Bagaimana caranya? Seperti orang bagi satu roti tapi atasnya penuh dengan lalat. Roti penuh dengan lalat, dia bagi sedekah kepada orang. Macam mana itu caranya? Bagi satu gula-gula penuh dengan lalat atau dengan tanah kutur, memang sedekah, memang makanan, tapi kutur. Begitu juga ma'ruf kita yang buat kepada orang lain, kalau kita tak ikhlas, macam lalat yang ada atas roti itu macam lalat atau macam perkara yang buat orang geli. Sebab itu malaikat kadang-kadang boleh bau amalan itu ikhlas atau tak. Kalau amalan itu tak ikhlas, baunya tak sedap. Amalan itu zahirnya sedap, cantik, indah, bagus, tapi hakikatnya di sisi Allah, Allah tolakkan. Maka amalan syarat pertama, kita sungguh-sungguh jangan kita menyebarkan semua amalan yang baik yang kita lakukannya. Kalau kita salah, suruhkanlah salahmu. Kalau kamu sedekah, suruhkanlah sedekahmu. Kalau kamu bantu orang lain, suruhkanlah amalan itu. Mudah-mudahan akan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'dul hukama, bahagian hukama berkata, kalau kamu melakukan satu ma'ruf kepada orang lain, maka suruhkanlahnya. Jangan sebarkan, jangan zahirkannya. Tapi apabila ada seorang melakukan ma'ruf kepada kamu, maka harus kamu sebarkan. Bukan sama. Ada satu orang bagi kamu satu sedekah, sebarkan, muji dia. Terima kasih kepadamu. Tengoklah wahai orang ini baik. Dia bagi saya sedekah, dia bantu kepada saya. Sebab kebiasaan nafsu, kalau orang bagi kita kepada dia ma'ruf, kadang-kadang dia tak suka sebarkan. Sebab apa? Yakni kalau dia sebarkan akan tambahkan kemuliaan orang itu, maka macam rasa berat sikit. Sebab itu hukama kata paling baik, sebaik-baiknya, kalau kamu yang buat ma'ruf, kalau kamu yang buat baik itu kepada orang lain, maka jangan sebarkan, jangan zahirkan, sungguh-sungguh suruhkan. Tapi kalau orang itu buat baik kepadamu, maka sebarkanlahnya. Contohnya, kalau kamu sabar kepada satu orang yang buat jahat kepadamu, ada satu orang kacau, jiran atau saudara atau keluarga sebagainya, maka lebih baik jangan sebarkan kebaikan kamu itu, iaitu kamu sabar, kamu tak balas, kamu tak jawab, kamu sebab diam sahaja. Jangan cerita kepada orang lain sesungguhnya orang itu dah buat jahat tapi kamu tak balas kepadanya. Itu memang ma'ruf, itu baik, itu bagus, InsyaAllah akan dapat ridha oleh Allah. Tapi jangan sebarkan, jangan cerita, jangan zahirkan, jangan tuliskan itu. Tapi kalau dia yang buat, satu hari kamu yang salah, sangka buruk kepada satu orang, saudara atau keluarga atau kawan atau teman atau siapa-siapa, maka dia yang sabar, dia yang sungguh senyum, dia yang sungguh buat akhlak kepadamu, sehingga kamu balik insaf, tafakkur, subhanallah, sebenarnya saya yang salah, dia baik, dia tak balas, saya mencarut, dia tak balas, saya hina, dia tak balas. Maka sekarang dia buat satu ma'ruf, satu kebaikan, satu perkara yang baik, yang bagus kepadamu, harus kamu sebarkan, harus kamu cerita kepada orang lain tentang kemuliaan orang itu, tentang akhlak orang itu. Sebab perkara itu nafsu tidak terima, maka kita harus mujahadah nafsu. Kita sebarkan, kita cakap, subhanallah, orang itu saya saksi, saya mengaku dia baik, dia akhlak, dia bagus. Pernah satu kali saya buat macam ni, dia buat macam ni, subhanallah. Orang semua akan lampah lagi kemuliaan kepadanya dan kepada kamu, sebab kamu jujur. Dan bukan kibir atau sombong, tidak boleh menerima atau menyebutkan kemuliaan orang lain. Wa minha tasghiruh, juga antara syarat ma'ruf yang kamu lakukan kepada orang lain, tasghiruh, jangan pandang kepadanya perkara besar. Ada orang kalau buat satu kebaikan kepada orang lain, besarkannya, agungkan dia, besar sangat, saya buat macam ni, dia kalau sebut perbuatannya, sebutnya dengan besar, dengan dia sangat agungkan apa yang dia buat. Saya salah, saya tak marah dia, saya tak mahu macam ni. Dan kalau dia sebutkan perbuatannya, ma'ruf yang dia buat, dia sebutnya dia lah.
nampak selalu perbuatanmu kecil, perbuatanmu sikit, perbuatanmu tak sangat hebat. Selalu pandang kepada dirimu dengan pandangan rendah. Jangan pandang dengan pandangan agung atau hebat kepada dirimu. Tapi kalau perbuatan orang lain, walaupun hadiah kepadamu satu kurma, walaupun dia bagi kepadamu satu kurma, maka kena agungkan, kena besarkan, kena banyakkan. Kena nampak itu banyak, nampaklah itu besar, nampaklah itu sangat hebat. Wa minha mujanabatul imtinan. Wa minha, antara syarat-syarat ma'ruf menjadi sempurna, jangan ungkit-ungkit kepada orang yang kamu berikan ma'ruf kepadanya. Ada bagian orang ni, kalau kasih kadang-kadang perkara sangat murah, perkara sangat kecil, tapi dia ongkit-ongkit tahun-tahun, setiap satu majlis dia sebutkan apa yang dia cakap, apa yang dia bagi. Orang tu itu orang yang saya bagi dia hari tu di Ramadan lepas, saya bagi kurma kan. Okey. Orang tu ya, itu saya bagi dia kurma, setiap tahun dia ulang bagi. Itu saya bagi dia bubur free Ramadan lepas, saya hari-hari bagi dia buat bubur free. Tak payah ongkit-ongkit, tak payah sebut-sebut. Mak ni, kalau apa-apa orang itu buat salah atau apa-apa, dia akan terus sebutkan apa yang dia bagi kepadanya, apa yang dia buat kepadanya. Ini namanya imtinan. Dan perkara ini membatalkan atau menghancurkan atau sia-sia pahala kamu terus sekali. Sia-sia, pahala habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu shadaqatikum bil man." Janganlah membatalkan, mensia-siakan sedekahmu, pahala sedekahmu dengan man. Al-man itu apa? Ungkit. Selalu sebut apa yang kamu lakukan kepadanya, sakitkan hati orang, rendahkan hati orang itu, besarkan dirimu lebih dari badannya. Sebab apa? Sebab bagi bubur, sebab bagi kurma, sebab bagi duit, sebab pernah bantu, sebab pernah pergi ziarah dia atau sebagainya. Maka buatkanlah kebaikan dan lupanya. Ulama salihin berkata, antara tanda-tanda amalan itu ada ikhlas, iaitu apabila kita lupa. Kalau kita lupa, itu antara tanda itu ikhlas. Yakni itu maksudnya Allah telah ambilnya. Kalau Allah ambilnya, pasti dia belum lagi ada lagi di dalam otak kita dan berfikiran kita. Apabila dia sentiasa masih ada dalam otak kita, berfikiran kita, dan sentiasa kita zahirkan dan sebutkan, sentiasa setiap kali kita sebutkan, maka itu maksudnya Allah belum lagi ambilnya dari kita, belum lagi terimakan, dan kurangkan ikhlas. Wa tarkil i'jab bi fi'lih. Juga antara syarat ma'ruf, janganlah kita rasa ujub, rasa bangga sebab kita bagi kepadanya, kita bagi kepada manusia tu. Tak, kita rendah diri. Setiap kali kita buat ma'ruf, kita buat kebaikan kepada orang lain, kita tetap rasa kita masih kurang. Itu adalah akhlak Rasulullah. Selama Rasulullah hidup, Rasulullah masih rasa dia masih kurang, belum lagi bagi hak kepada umatnya. Sebab itu Rasulullah SAW selalu dia menisbahkan kekurangan kepada dirinya. Dan begitulah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh sentiasa rasa dirinya kurang, rasa dirinya belum lagi bagi hak yang cukup kepada orang yang lain. Ini antara syarat-syarat ma'ruf. Wa minha alla yahtaqir minhu shay'an wa in kana qalilan nazran idza kana al-kathiru ma'uzan wa kana anhu 'ajizan. Antara syarat ma'ruf, janganlah pandang kepada ma'ruf itu dengan pandangan hina. Khususnya kalau kamu dapatkan ma'ruf itu daripada orang yang susah. Dapat ma'ruf itu daripada orang yang susah. Atau kamu yang berikan ma'ruf itu kepada orang yang lain. Jangan menghinakan ma'ruf itu, walaupun dia sedikit. Walaupun dia sedikit, kena agungkan. Kena agungkan, sebab mungkin ma'ruf yang sedikit itu, khususnya kalau kamu tak mampu bantu dengan cara yang lagi besar, yang lagi hebat,
mungkin dia akan selesaikan banyak masalah orang yang lain. Ini adalah syarat-syarat melakukan ma'ruf. Okey. Bab yang setelahnya mengenai fadlul ma'ruf mustarikun bainal fa'ili wad dalli alaih. Anugerah dan pahala ma'ruf berkongsi antara dua orang. Orang yang buatkan ma'ruf juga orang yang mengajarkan ma'ruf itu. Ada satu orang keluarkan sedekah, dia akan dapat pahala sempurna. Ada lagi satu orang akan dapatkan pahala sama, dia tak keluarkan sedekah macam dia, tapi semua pahala yang orang tu dapatkan, ada orang lain akan dapat. Siapa? Yang ajarkan dia keluar sedekah, yang suruh dia keluarkan sedekah, yaitu seperti guru atau seorang ayah atau seorang ibu atau siapa-siapa yang mengajarkan orang lain melakukan ma'ruf. Ada satu orang melakukan perkara yang tak bagus kepada orang lain, dia marah. Ada orang kawan dia sebelahnya, dia kata sabar. Maka dia dengar apa yang dia cakap, dia ikut nasihat. Okeylah, saya sabar sahaja, jangan balas kepadanya. Okeylah, saya tak balas kepadanya. Maka dua-dua dapat pahala sama. Dua-dua dapat pahala yang sama. Yang sabar dapat pahala sabar, juga orang yang suruhnya sabar dapat pahala sama juga. Sebab itu kita harus sentiasa menjadi orang pendakwah. Bagaimana kita orang pendakwah? Suruhlah orang melakukan ma'ruf, suruh orang sabar, suruh orang sedekah, suruh orang salat, suruh orang luaskan hatinya, suruh orang maafkan orang yang lain. Sentiasa kena suruh orang melakukan ma'ruf dan jaga-jaga. Jangan menjadi orang yang menyuruh orang melakukan mungkar atau jahat. Maka kamu akan sama dapatkan dosa seperti orang yang buatkan dosa itu. Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuk kepada orang lain atau mengajar orang lain buatkan satu kebaikan, maka dua-dua akan dapatkan pahala yang sama. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man da'a ila hudan, barang siapa yang berdakwah, yang mengajarkan kepada satu kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala sama seperti orang semua yang dapatkan kebaikan itu, yang melakukan kebaikan itu. Kalau ada 10 orang di depan dia, dia suruh mereka solat tarawih, solat subuh jamaah, solat di masjid, maka mereka semua pergi solat. Dia akan dapat pahala 10 orang itu. 10 orang itu yang melakukan solat atau ibadah atau ma'ruf atau kebaikan, pahala mereka semua datang kepada orang yang mengajarkan mereka. Sebab itu Nabi SAW adalah orang yang paling kaya pahalanya. Sebab apa? Sebab pahala kita semua kaum muslimin dari zaman Nabi sehingga hari kiamat semuanya pergi dan kembali kepadanya. Rasulullah dapat sama seperti pahala kita semua. Sebab dia yang mengajarkan kita kebaikan. Dia yang mengajarkan kita kebaikan. Tapi Nabi SAW bersabda juga, wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang berdakwah atau mengajarkan orang melakukan satu kesesatan, sesat atau satu perkara yang tak baik, maka sama dia akan dapatkan pahala dosa mereka yang sama seperti dosa-dosa orang yang buatnya. Sebab itu beza antara orang binakan masjid dan orang binakan tempat maksiat. Orang wakafkan satu masjid atau satu rumah atau satu kereta atau satu BTIS atau apa-apa, wakafkannya untuk masjid, untuk pondok tahfiz, untuk madrasah tahfiz. Beza antaranya yang mewakafkan BTIS itu untuk orang yang bermaksiat, atau air situ itu untuk orang bermaksiat, atau kereta itu untuk mudahkan maksiat di dalam masyarakat. Maka setiap kali kalau ada satu orang macam wakafkan satu kereta, setiap kali orang naik atas kereta itu, bakainya dia gerak, setiap kali dia guna kereta itu, setiap satu saat bakai kereta itu, pahalanya pergi kepada orang yang wakafkan dia. Kalau dia wakafnya untuk maksiat, untuk dosa, untuk menyebarkan mungkar, setiap kali kereta itu bergerak, dosanya sampai kepada orang yang wakafkannya. Maka sebab itu ada ramai orang telah meninggal ratus-ratus tahun pun
Ramai orang yang telah meninggal ratus-ratus tahun, tapi pahala sampai kepada akaun mereka di akhirat. Tengok akaun bank, di akhirat pun ada akaun pahala. Tak ada duit, tak ada ringgit, tak ada dolar. Akaun itu tak boleh masuk duit, masuk sahaja pahala, amalan soleh. Akaun-akaun orang-orang yang soleh di dalam kubur mereka telah meninggal, telah habis umur mereka, tapi akaun mereka semakin berkembang dan banyak besar. Hari-hari masuk pahala dalam kubur mereka, hari-hari masuk cahaya dalam kubur mereka, hari-hari masuk kebaikan dalam kubur. Daripada apa? Kitab mereka. Sekarang kita di saat ini kita baca kitab Habib Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahala majlis ini, berapa ramai yang ada di majlis, berapa huruf kita baca di dalam kitab ini sampai kepadanya. Di Malaysia, di Surau An-Nur, ada orang baca kitabmu wahai Habib Muhammad, maka ambillah bahala. Sebab kamu yang menuliskan kitab itu manfaat kepada umat Islam. Maka harus kita buat baik, khususnya sedekah jariah yang boleh tetap sehingga kita lepas meninggal, dan wakaf sebagainya. Juga kita suruh orang yang lain. Kalau kita dapat bantu atau dapat beberapa orang, 1 atau 2 atau 3 atau 10 orang ikut arahan kita atau ajaran kita, wakafkan atau sedekah jariah kepada masjid, kepada tahfidz, kepada ulama, kepada belajar ilmu sebagainya, kepada manfaat kepada orang Islam, maka bahala perbuatan itu atau amalan ma'ruf itu akan datang kepada orang yang buatnya, yang keluarkannya, juga kepada orang yang menyuruh dan mengajarkan kepada dia. Bab yang setelahnya, tajuknya fi'lul ma'ruf yadfa'u syarr wal bala. Berbuatan ma'ruf menolakkan takdir kejahatan dan bala dan musibah. Kalau kita melakukan ma'ruf, iaitu perbuatan yang baik kepada orang lain, maka amalan itu menjadi asbab menolakkan bala atau takdir yang buruk. Allah telah takdirkan hari ini kena aksiden dengan kereta, kakinya patah. Di hari itu dia keluarkan sedekah. Maka oleh berkat sedekah itu, ma'ruf kepada orang lain, Allah telah padamkan takdir itu. Okey, dah tak jadi. Sebab takdir, al-qadha wal qadar, qadha dan qadar ada dua bahagian. Dibahagi kepada dua. Qadha mubram wa qadha mu'allaq. Qadha dan takdir dua bahagian. Qadha mubram. Mubram yakni telah diputuskan. Yakni tidak boleh padam. Kena jadi, kena jadi. Walaupun buat asbab semua, walaupun buat doa, walaupun ibadah, walaupun macam mana pun, qadha yang mubram itu tidak akan ditukar. Tapi ada lagi satu jenis lain, qadha dan qadar. Qadha itu namanya qadha mu'allaq, bergantung. Mu'allaq. Mu'allaq yakni bergantung. Bagaimana? Yakni contohnya, di hari itu dia akan dapatkan aksiden atau musibah, atau hartanya akan hilang, atau keretanya dicuri, atau anaknya meninggal. Tapi di hari itu, tapi qadha itu bergantung dengan apa? Dengan perbuatannya. Kecuali kalau dia keluar sedekah. Macam tu. Kecuali kalau dia buat satu kebaikan kepada orang lain. Kecuali kalau dia salah berjamaah, kecuali kalau dia taubat. Kecuali kalau dia doa. Maka kalau dia melakukan perbuatan itu, qadha itu dibadam. Itu namanya qadha mu'allaq, iaitu bergantung. Ada qadha mubram, yakni tak boleh dibadam, tak boleh ditukar. Walaupun kita baca doa, walaupun kita buat ma'ruf, dia tak akan tukar. Memang qadha mubram. Tapi qadha mu'allaq, qadha bergantung, itu bergantung dengan amalan kita. Maka kita, itu yang buat kita sungguh-sungguh buat ma'ruf, sungguh-sungguh buat kebaikan, sungguh-sungguh kita buat ihsan kepada orang lain. Semoga apa? Kita menolakkan bala dan musibah dari kita, dari keluarga kita, daripada harta kita, dari rumah kita, dari negara kita, dengan keberkatan apa? Ma'ruf dan ihsan kita kepada orang yang lain. Nabi SAW bersabda, Sana'i'ul ma'ruf ila an-nasi taqi masari'as su' wal afat wal halakat
Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Nabi SAW bersabda, sana'i'ul ma'ruf, perbuatan yang baik, yang ihsan kepada orang lain. Taqi, dia memelihara diri kita daripada masari' as-su'. Masari' as-su' apa tu? Jatuh di dalam kesusahan. Dia memberikan pelihara di dalam diri kita supaya kita tak jatuh di dalam kesusahan, tak jatuh di dalam masalah, tak jatuh di dalam musibah atau masalah. Wal afat, juga musibah atau perkara-perkara yang buruk, yang tak baik di dunia. Wal halakat, dan kebinasaan. Semua perkara itu kita boleh mendapatkan pelihara darinya. Apakah caranya? Buatkanlah ma'ruf dan ihsan kepada orang yang lain. Juga Nabi SAW bersabda, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli-ahli ma'ruf di dunia, merekalah ahli-ahli ma'ruf juga di akhirat. Di akhirat pun dipanggil ahli ma'ruf, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda di dalam riwayat yang lain, antara hasil ma'ruf kita kepada orang lain, ihsan kita kepada orang lain, kita mendapatkan pelihara juga daripada kematian yang tiba-tiba. Nabi SAW bersabda, di akhir zaman akan banyak mautul fuja'ah, iaitu mati dengan tiba-tiba. Dia tak sakit, dia tak berpenyakit apa-apa, dia yakni tidak ada apa-apa asbab kematian, tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal. Yakni tak dapat kesempatan untuk nak istighfar, nak tahu. Kadang-kadang orang kalau dah mula sakit, dia dah mula taubat, baca istighfar. Ini tak dapat kesempatan, tiba-tiba datang Israel mencabut nyawanya. Maka bagaimana kita nak dapat selamat daripada kematian yang tiba-tiba? Buatkanlah ihsan kepada orang lain. Kita akan dapatkan pelihara daripada kematian yang tiba-tiba. Juga antara kelebihan membuatkan ma'ruf kepada orang lain, yahfazul mal, dalam satu riwayat, dia menjagakan harta kita dan duit kita. Kalau kita selalu bagi ihsan kepada orang, bagi ma'ruf kepada orang, bantu orang lain, selalu Allah akan jaga harta kita, jaga duit kita, jaga kereta kita, jaga rumah kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita, dengan keberkatan apa? Keberkatan ma'ruf kita kepada orang yang lain. Nabi SAW bersabda juga di dalam hadis yang lain, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su', membuatkan ma'ruf memelihara diri kita daripada masari' as-su', iaitu menjatuh di dalam keadaan yang susah. Wasadaqatu khifyan tudfi'u ghadab ar-rabb, memberikan sedekah dengan cara menyuruhkannya, tak zahirkan sedekah, dia mempadamkan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah marah ke atas seorang hamba, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kabair, sangat jahat, kemudian dia mengeluarkan satu sedekah kepada orang yang sangat perlu, miskin, yatim, armalah, sebagainya, mu'allafah, dia bagi dengan cara menyuruhkan dia, maka itu padamkan semua marah Allah. Tidak ada kelebihan yang lebih besar dari itu. Apabila Allah telah marah, tapi marahnya telah hilang. Allahu Akbar. Dengan cara apa? Keluarkanlah sedekah dengan cara menyuruhkannya. Sebab itu rugi orang yang suka selalu zahirkan sedekahnya, dia rugi. Dia rugi apa? Dia rugi kelebihan ini. Rugi kelebihan mempadamkan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilatul rahim tazidu fil umr. Kalau silah rahim, kata kita lakukan silatul rahim dengan saudara kita, perkara itu menambahkan umur kita. Kalau ada satu orang Allah takdirkan, tapi qada muallaq, qada bergantung, umurnya 40 tahun, tapi kalau dia buat silatul rahim dengan ibunya bagus, dengan saudaranya bagus, okey, panjang sehingga 50 tahun. Oh, tambah 10 tahun lagi. 10 tahun tambah lagi. Atau sehingga 100 tahun. Maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuatkan keputusan berapa tambah umurnya. Yang penting apabila ada orang istiqamah, dia selalu melakukan silatul rahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan umurnya.
dan panjangkan umurnya. Di dalam satu riwayah yang lain, silaturrahim itu meluaskan rezeki juga. Sebab itu ada ramai orang kaya. Sebab apa? Sebab dia sangat baik kepada ibunya. Ada ramai orang yang kaya sebab dia baik kepada ibunya, sehingga dia dah mula buat jahat dan derhaka kepada ibunya, maka hartanya semua hilang. Hartanya semua hilang, tidak ada barakah dan hilang semua. Macam-macam jatuh musibah, tak habis 1 tahun dah jadi orang miskin. Sebab apa? Sebab derhaka kepada ibu bapa dan putuskan silaturrahim. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, setiap satu ma'ruf yang kita lakukan ya kepada orang lain itu sedekah. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah wa awwal man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Hadis ini riwayah At-Tabarani fil Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwal man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang yang pertama masuk di dalam syurga daripada orang Islam, orang yang ma'ruf, orang yang buat baik kepada orang lain, orang yang buat ihsan kepada orang lain, orang yang selalu bantu kepada orang yang lain. Okey. Tajuk yang selepasnya, bab yang selepasnya, al-ma'rufu wadhifatu mahbubah lil muwaffaqin. Membuatkan ma'ruf adalah satu kerja yang disukai oleh orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan nikmat taufik kepada mereka, maka mereka suka kerja ma'ruf. Ada bahagian orang tenang kalau ada orang datang minta tolong dia, suka, sangat gembira. Ini tanda sangat baik. Kalau kamu suka orang datang minta kamu tolong, kamu kena ini tanda baik. Itu alamat kamu orang saleh, kamu orang baik, kamu orang muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah. Tapi kalau kamu orang yang rasa kecewa, rasa tak suka, rasa geram, rasa sempit hatimu kalau orang datang minta bantu, minta sedekah, minta tolong, minta pergi cakap dengan orang lain sebagainya, tentang bantuan apa-apa, maka ketahuilah itu tanda tak baik, itu tanda tak bagus. Baiklah kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayatkan hadis itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana Allah, saya adalah Allah, qaddartul khaira wasyarr, saya telah takdirkan kebaikan dan kejahatan. Fatuba, maka untunglah bagi orang yang saya telah menjadikannya sebagai kunci untuk takdir kebaikan, dan silakalah bagi orang yang saya telah jadikan dia sebagai kunci yang membukakan takdir kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan orang itu akan mati di hari itu, tapi dia tak meninggal dengan cara biasa. Ada orang dengan zalim datang bunuh dia, maka Allah sekarang telah menjadikan orang ini yang bunuh kunci kepada takdir kejahatan itu, takdir yang buruk, yaitu membunuhkan orang itu. Ada orang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan di hari ini akan dapatkan beberapa sedekah atau bantuan, atau dia akan jatuh dalam satu masalah, maka dan dia akan selesai masalah dia di hari itu. Tiba-tiba Allah yang bawa kamu datang bantu dia. Allah yang bawa kamu dan menjadikan kamu asbab datang bawa sedekah itu kepada orang itu. Sekarang Allah telah menjadikan kamu kunci untuk takdir kebaikan. Takdir itu akan jadi denganmu atau dengan orang lain. Allah telah takdirkan orang itu di hari itu akan dapatkan kebakaran itu. Allah telah takdirkan. Tapi siapakah yang Allah pilihnya untuk menjadi orang yang datang buatkan kebaikan itu? Itu yang kita di dalam dunia buatnya. Itu yang kita di dalam dunia, ini kerja kita di dalam dunia. Di dalam kehidupan dunia ini, kerja kita sentiasa doa kepada Allah, ya Allah, gunakanlah kita di dalam khidmat kepadamu, khidmat kepada hamba-hambamu, khidmat kepada Rasulullah, khidmat kepada agama. Ya Allah, jadikanlah kita kunci kepada takdir kebaikan, dan jangan jadikanlah kita kunci kepada takdir kejahatan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal khair khazain.
walitilkal khazain mafatih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan di dalam dunia, duit, akhlak, ibadah, ihsan, ma'ruf, semuanya kebaikan itu adalah seperti khazanah yang berkunci, yang tutup. Khazanah kebaikan itu ditutup atau disuruh di dalam satu khazanah, dan kejahatan itu ditutup dan disuruh di dalam satu khazanah juga. Maka Nabi SAW dia kata, untullah bagi siapa yang Allah jadikan dia kunci kepada khazanah kebaikan. Kalau buka kunci khazanah itu, semua akan keluar. Kalau kita buka kunci khazanah kejahatan, kejahatan akan keluar. Kejahatan itu, keburukan itu yang ada di dunia, kalau bukan manusia yang buatnya, siapa yang buatnya lagi? Tak ada lain, kita manusia. Manusia yang bunuh, manusia yang curi, manusia yang tipu, manusia yang bohong, manusia yang hilah, manusia yang zalim, manusia yang buat semua kejahatan. Jadi manusia yang menjadi kunci kepada kejahatan di atas muka bumi ini. Juga manusia yang menjadi kunci kepada kebaikan yang ada di dalam dunia ini. Keadilan, sedekah, salat, kebaikan, ma'ruf, sabar, ihsan, akhlak, ibadah, ilmu, dakwah, mengajarkan orang kebaikan, semua ini yang buatnya manusia juga. Maka tuba, Nabi SAW bersabda, tuba, untullah bagi orang yang Allah jadikan dia orang yang menyebarkan kebaikan kepada orang yang lain. Di dalam satu hari Rasulullah SAW lalu sebelah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ada satu lelaki bersamanya. Maka Nabi SAW kata, ya Ubay, siapakah lelaki itu yang sama kamu? Dia kata, ini ada satu orang yang saya pernah bagi dia pinjam duit, tapi dia belum lagi bagi. Maka saya tak akan bebaskan dia. Saya sentiasa akan pegang dia saja sampai dia balikkan duit saya. Maka Nabi SAW dia ada hak. Dia ada hak sebab dia belum lagi bagi duitnya. Tapi Nabi SAW bagi dia nasihat. Dia kata, ya Ubay, ahsin ilaih, berikanlah keihsanan kepadanya, melakukan ihsan dan ma'ruf kepadanya. Walaupun dia salah, walaupun dia belum lagi balikkan hak kamu, tapi mintalah dengan ihsan. Nanti Rasulullah pergi. Lepas Rasulullah SAW balik, jumpa Ubay itu tanpa lelaki itu tak ada. Dah tak ada. Dia kata, ya Ubay, mana lelakimu tu yang kamu tahan dia tadi? Dia kata, ya Rasulullah, lepas nasihatmu, saya membahagikan harta saya yang saya minta darinya kepada 3 bahagian. 1/3 untuknya hadiah. 1/3 hadiah kepadanya. 1/3 hadiah untukmu ya Rasulullah. Dan 1/3 1/3 juga qultu wa ma taraktu thuluthani lillah. La, 1/3 lillahi ta'ala sadaqah. 1/3 untuk Rasulullah. 1/3 untuk orang itu yang dia pinjam daripada duit itu. Maka ini ma'ruf dan ihsan Sayyidina sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab yang ikuti nasihat Rasulullah SAW. Taib. Bab yang setelahnya mengenai si'at abwab al-ma'ruf, luasnya bintu ma'ruf. Tajuk ini banyak hadis dan sangat-sangat indah dan sangat best. Luasnya bintu ma'ruf, yakni ma'ruf itu, ihsan itu berbagai jenis, banyak jenis, bukan satu sahaja. Nabi SAW bersabda, setiap satu ma'ruf adalah sedekah. Kita kena hafal ini. Bukan duit sahaja. Apa-apa, kalau ada satu orang nak salat, kamu hidangkan sujadah untuknya pun, itu ma'ruf, sedekah. Dapat pahala. Ada satu batu sebelah jalan, tipikan dia, sedekah. Ada satu orang nak masuk, buka pintu untuknya, sedekah. Apa-apa ma'ruf, itu adalah sedekah. Nabi SAW bersabda juga, waddal 'alal khair kafa'ilih. Barang siapa yang mengajarkan orang melakukan satu kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala yang sama. Wallahu yuhibbu ighathatal lahfan. Nabi SAW hadis ini
riwayat Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, wallahu yuhibbu ighathatal lahfan. Allah sangat suka kepada orang yang menyelesaikan masalah orang yang hairan. Ada satu orang nak kahwin, dia tak tahu sekarang kahwin dari perempuan itu atau perempuan ini. Maka datang satu orang bagi dia mesyuarat dan pendapat yang baik, berkahwinlah itu. Dia dan putuskan hairan dia dan selesaikan pening kepala dia. Alhamdulillah, ini sedekah juga. Allah suka perkara itu. Ada satu hairan, dia tak tahu sekarang mana jalan yang benar dalam syariat, ini atau ini, mana mazhab yang bagus, mana fikiran yang bagus, ini atau ini. Ada satu ulama atau satu orang yang ada ilmu, selesaikanlah masalahnya. Itu Allah sangat suka. Ada satu orang hairan, dia tak tahu nak pilih mobile ini atau mobile ini, bagilah nasihat dan selesaikanlah masalah dia. Ada satu orang nak buat apa, nak musafir atau tak nak musafir, maka siapa-siapa yang ada hairan, pening kepala, dia tak tahu mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, dan kamu datang dengan ilmu kamu, selesaikan masalah itu. Perkara itu Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Nabi SAW bersabda juga, wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu sadaqah. Barang siapa, ini subhanallah, ajib sangat. Kita kadang-kadang lapar, pergi kedai makan, kan? Kita pergi kedai bukan sedekah kepada orang lain, bukan kepada keluarga. Kita pergi makan kita sendiri. Makanan itu yang kita beli dan infaknya kepada diri kita sendiri sebab kita lapar, itu juga sedekah. Itu juga sedekah dan ma'ruf dan dapat pahala. Yani kalau kita makan, kita pahala, kita dapat sedekah. Itu pahala sedekah. Ada satu kali kita rasa nak beli baju cantik di hari raya atau di Ramadan, atau nak beli satu jubah khas untuk tarawih sebagainya, maka saya beli jubah itu untuk diri saya saja, bukan untuk orang lain. Maka itu juga kiranya sedekah dan akan dapat pahala. Juga kalau bagi baju itu atau pakaian atau makanan atau duit itu atau ihsan itu kepada keluarga sendiri. Wa ma baqiya bihi al-mar'u 'irdahu kutiba lahu bihi sadaqah. Juga apa yang orang melakukannya untuk memelihara marwatnya. Kalau dia jaga marwatnya dan apa-apa yang dia usaha menjagakan marwatnya, perkara itu atau usaha itu juga sedekah. Sebab menjaga marwat di dalam syariat itu adalah antara maqasid syariat, antara maksud syariat Islam. Antara maksud syariat Islam, kita kena jaga marwat kita. Wa ma anfaqa min fa inna Allah khalafahu Allahu dhaminun illa ma kana. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap satu sulama di dalam badan kita, mesti kita memberikan sedekah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sulama itu kepada kita. Sulama itu apa? Dia kata tulang, seperti jari, tulang, sendi, semua tulang-tulang yang ada di dalam badan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata harus kita keluar sedekah setiap hari sebagai syukur. Allah Subhanahu wa taala bagi kita di sini siku. Siku di sini dia boleh dari depan lembut, boleh pusingnya, tapi dari belakang keras. Itu ada hikmah dan itu nikmat. Bagaimana kalau jadi keras macam ni, macam mana nak makan? Susah. Maka sebab itu kita kena rasa ini nikmat juga. Kalau jarit kita sekarang, tangan, jarit kita ada 3 barisan. Dia boleh dia boleh pusing. 5 jarit, bukan 4, bukan 3, bukan 6. Dan jarit bukan sama tingginya. Lagi ada satu jarit jauh sikit. Semua nikmat ini, kalau kita bertafakur, kalau Allah tukar sedikit sahaja daripada penciptaan kita, tengok macam orang yang banyak susah di dunia, yang tangannya dicipta dengan cara lain kebiasaan. Susah makan, susah hidup, susah macam-macam. Jadi setiap satu perkara di dalam badan kita ini perlu syukur. Sebab jarit kita lembut, ini sangat syukur. Bagaimana kalau jarit kita bukan 5 bersambung sama-sama macam ni? Bagaimana kita nak angkat barang? Bagaimana kita nak makan kalau dia lagi keras macam ni?
Ini dah jadi macam alat. Kan? Jadi ini nikmat kan? Ini nikmat sekarang. Dia boleh lembut, dan boleh beza antara 5 jari. Maka setiap satu perkara di dalam badan kita ini nikmat kalau kita bertafakur. Perlu syukur setiap hari. Sebab setiap hari masih selamat, maka kita kena syukur. Apabila di hari ini sendi saya, tulang saya, anggota saya alhamdulillah masih sihat, maka alhamdulillah ya Allah, syukur kepada Allah. Sebab masih sihat, Allah tak ambilkan kesihatan, Allah tak bagi satu penyakit yang rosakkan anggota saya. Alhamdulillah, kita kena syukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata setiap satu hari kena syukur dan kena keluarkan sedekah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata ada 360 sendi dan tulang yang namanya sulama. Sulama itu yang ada di dalam badan yang perlu kita keluar sedekah setiap hari, banyaknya 360. Jadi kita setiap hari kena keluarkan sedekah 360 kali. 360 kali sebagai syukur kepada Allah yang masih anggota kita dan sendi dan sulama kita itu masih sihat. Kullu yawmin tatla'u fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab sahabat kata, ya Rasulullah 360 banyak. Macam mana kita nak keluarkan sedekah? Kalau nak keluarkan RM1 perlu 360. Semua orang tak akan mampu keluarkan sedekah itu untuk sendi kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mudahkan cara sedekah itu. Dia kata cukup bagi sedekah kepada 360 sulama yang ada di dalam badanmu 2 rakaat sunnatul duha. Sunnah duha, tak perlu bayar atau keluar apa-apa. Salat duha sahaja. Jadi kita istiqamah salat duha atau tidak? Kena salat duha khususnya di Ramadan. Bahala sunnah seperti bahala fardu. Kalau salat duha dapat bahala fardu. Maka istiqamalah salat sunnah duha atau keluarkan sedekah 360. Mana nak pilih? Mampu atau tidak? Pasti tak mampu. Maka kalau tak mampu, sekurang-kurangnya salat sunnatul duha. Janganlah hidup setiap hari tanpa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa teruskan nikmatnya kepadamu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu yawmin tatla'u fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah." Setiap satu hari yang kamu lakukan satu ma'ruf, iaitu membetulkan hubungan 2 orang yang bergaduh, maka itu sedekah. Ada 2 kawan, ada masalah antara mereka. Dah lama pun mereka tak bersambung, dah lama mereka tak cakap, dah lama mereka tak hubungi. Maka kamu cakap, okey, bagaimana kalau saya nak usaha, nak balikkan hubungan antara 2 orang itu, nak betulkan keadaan, jemput orang itu dalam satu meja makan, macam tu, cakap sama orang itu, cakap sama orang, cukuplah gaduh, marilah kita balik macam dulu, betulkan hubungan, tak payah dunia ini sangat sementara, tak payah kita gaduh, kita orang Islam. Alhamdulillah berjaya. 2 orang itu hati lembut dan balik sambung. Alhamdulillah, balik baik, balik bagus. Maka kalau kamu berjaya dapat betulkan hubungan antara suami isteri, antara ibu dan ayah, antara abang dan adik, antara kakak dan adik, antara siapa-siapa, antara kawan dan kawan yang lain, antara murid dan guru, antara pemimpin dan bawahnya, antara bekerja dan bosnya, antara siapa-siapa orang yang gaduh. Kalau kamu berjaya dapat betulkan hubungan balik antara mereka dua-dua, itu sedekah dan ma'ruf dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbati fatahmiluhu 'alayha aw tarfa' lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Juga kalau ada seorang nak naik kuda atau unta, ya, tapi itu di zaman dahulu kenderaan mereka benatan. Tapi kalau dia nak naik macam naik kereta, dia tua, tak boleh. Kamu tolong buka pintu kereta untuk dia dan pegang tangan dia sehingga masuk dalam kereta. Itu sedekah. Sedekah, ma'ruf, kebaikan, pahalanya besar. Atau dia bukan yang tua, dia boleh jalan sendiri, dia boleh buka pintu, tapi kamu sendiri buka pintu untuk dia, atau tolong ambil kotaknya atau barangnya yang dia belum lagi dapat ambil, masuk dalam kereta. Jangan buat itu sahaja kepada orang yang kamu kenal, kepada orang yang kamu hormat. Buatnya kepada semua orang. Siapa-siapa di tepi jalan, siapa-siapa di bazar. Sekarang di bazar Ramadan, kalau ada orang beli banyak barang,
tolongnya. Cakap sama dia, saya boleh tolong angkat di mana. Atau dia nak buka kereta, banyak barang di tangannya. Terus lari kepadanya, buka pintu untuk dia, silakan. Orang akan terkejut memang, sebab tak biasa buat macam tu. Tapi ajarkanlah orang. Dan sebarkanlah ma'ruf dan ihsan dan akhlak Rasulullah dan akhlak seorang Muslim yang sebenarnya. Wal kalimat tayyibah sadaqah. Juga Nabi SAW bersabda, berkataan yang baik itu juga sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salah sadaqah. Setiap satu langkah yang kita lakukannya kepada kita, apabila kita jalan kepada salah, maka itu sadaqah. Sebab itu ulama kata kalau nak pergi salah lebih baik jalan kaki, jangan naik kenderaan. Sebab apa? Sebab setiap satu langkah dapat sedekah, setiap satu langkah pahala. Maka kalau banyak langkah, kalau masjid jauh, lagi banyak pahala, lagi banyak sedekah, lagi banyak baik. Wa tumitul adha 'ani tariqi sedekah. Dan apabila menolakkan adha, iaitu perkara yang mengganggu orang di tepi jalan, di tengah jalan, itu juga sedekah. Kadang-kadang di tengah jalan ada satu pokok jatuh yang boleh kita tipikan dia, maka harus kita tipikan kereta kita, berhenti dan tarikkan kayu itu atau pokok atau batu sebagainya daripada tengah jalan, kasih orang lalu. Sebab itu kadang-kadang di tengah jalan ada satu kayu yang tak sangat besar, tapi semua orang di kereta lalu sebelahnya saja. Tak ada siapa-siapa yang nak berhenti kereta, tarikkan dia, mudahkan orang. Sehingga beratur orang jam sebab apa? Sebab ada satu kayu kecil depan mereka. Maka bagus kalau berhenti kereta, ambilkan kayu itu, tipikan dia dari jalan. Itu juga dari sebahagian daripada iman, dan itu pahalanya pahala sedekah. Besok tu khair, insyaAllah kita berhenti dekat hadis ini. InsyaAllah kita sambung esok pada hadis yang setelahnya. Kita masih di dalam bab luasnya bintu ma'ruf, luasnya cara melakukan ma'ruf, banyaknya jenis melakukan ma'ruf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada ahli ma'ruf dan memberikan taufik kepada kita untuk sentiasa kita melakukan ma'ruf dan sentiasa menyuruh kepada orang untuk melakukan ma'ruf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah. Satu soalan, silakan. Betul. Betul. Soalan ini sangat-sangat bagus. Iaitu kita cakap tadi, antara syarat ma'ruf kita menyuruhkan ma'ruf. Maka bagaimana kalau kita harap, kalau kita cerita kepada satu orang, dia akan buat kebaikan? Al-ulama kata, kadang-kadang kita lebih bagus menzahirkan ma'ruf, yakni kita cerita, itu lebih bagus. Apabila kita ada harapan, kalau kita cerita dia, yakni ada harapan macam 80% macam tu. Kalau tak ada harapan langsung, itu tak ada faedah. Tapi ada harapan, saya kenal dia, kalau saya cerita dia memang akan buat macam ni. Kalau dah ada harapan, dia akan ikut, dia akan buat, maka bagus kita cerita kepadanya. Sebab ini juga daripada menyuruh kepada dengan ma'ruf. Menyuruh dengan ma'ruf. Lebih bagus langkah pertama lebih bagus kita cerita kepada orang itu, kita cakap kepadanya, buatkanlah ma'ruf, bantu orang lain. Tak payah kita cakap, kita yang buat.
Kita cakap bersama dia, buat macam ni, orang itu berlu, sangat berlu, saya saksi, saya mengaku dia yang berlu, dia mustahak dapat, maka buatlah macam ni. Sebab ada satu orang saya pernah dengar dia buat macam ni. Yang satu orang itu dia. Saya pernah sendiri dengar bahagian ulama. Kadang-kadang ulama itu dia cerita tentang satu kebaikan ajib. Sebaikan itu sebenarnya dia yang buat, tapi dia langsung tak pernah sebut di dalam tazkirah atau di dalam kelasnya dia yang buat. Dia cerita, dia kata ada satu orang buat. Dia memang satu orang. Memang betul dia satu orang. Untuk apa? Tak mesti itu jatuh riak. Kadang-kadang orang itu ikhlas walaupun dia cerita dia yang buat, tapi untuk lebih selamat. Untuk lebih selamat. Permulaannya mungkin kita tak riak, tapi kita takut kalau dah ramai orang muji, kalau dah orang sama ramai pun nampak kita takut sahaja kita jatuh riak. Jadi lebih selamat kita cerita, kita kata orang ada satu orang buat macam ni. Maka kita cerita kepada orang itu dan suruh dia dan ajar dia supaya melakukan perkara yang ma'ruf. Ini kalau kita nak cakap. Tapi kalau nak buat, kadang-kadang kita harus menyuruhkan perbuatan. Tapi kadang-kadang harus kita zahirkan perbuatan. Kita bagi depan orang, bagi orang lain nampak. Bila itu kalau ada harapan juga. Juga kalau ada harapan dan orang yang nak zahirkan itu dia qudwah, yakni ramai orang ikutnya. Macam dia pemimpin, dia seorang masyhur, dia macam pernah seorang masyhur, dia nampak seorang miskin di tepi jalan, nanti dia ambil gambarnya, dia masuk dalam Facebook. Orang itu ramai orang, ratus-ratus orang, ratus ribu orang ikut Facebook dia. Maka sebab dia zahirkan apa yang dia buat di Facebook itu, ramai orang bantu orang itu sampai jadi alhamdulillah dah tak jadi susah. Kalau macam ni okey, tapi juga walaupun buat macam ni bukan kena jaga-jaga juga, kena jaga-jaga. Memang dia telah berjaya suruh orang buat ma'ruf, betul, ramai orang dah buat dan ikut perbuatannya, tapi masalah yang ada di dalam hati hanya Allah yang Maha mengetahui. Kadang-kadang dia berjaya dapat orang bantu orang itu, kadang-kadang dia berjaya dapat orang buat ma'ruf, tapi dalam hatinya juga gembira, orang tahu dia yang buat. Dalam hati dia juga dia rasa ujub. Tengok semua ini, dia tak boleh cakap, dia takkan cakap, dia takkan zahirkan perkara itu. Itu dalam hati dia sahaja. Dia rasa sangat ujub dan rasa bangga, tengok orang semua dah bantu semua sebab saya. Ramai orang ikut Facebook saya, ramai orang ikut saya, ramai orang semua sebab saya, semua salah. Ini semua dia langsung tak pernah sebut di lidah, hanya dalam hati. Yang dalam hati itu urusannya dengan Allah. Itu dia kena betulkannya dengan Allah. Untuk zahir sahaja itu kita boleh kita boleh cakap, kita boleh uruskan. Tapi yang dalam hatinya, setiap satu orang dia kena mujahadah. Jangan rasa bangga, jangan rasa ujub, jangan rasa sombong, jangan rasa kibir dengan apa yang dia buat ma'ruf kepada orang yang lain. Okey. Lagi ada soalan? Yang persoalan pasal makro pakai minyak wangi masa puasa. Makro. Ada bagian ulama kata makruh, ada bagian ulama kata tak. Khususnya kalau orang campur dengan orang atau dia dikerja atau nak salat, bau dia tak beberapa bagus dia pakai wangi sikit walaupun dia puasa, supaya tak kacau orang lain dengan baunya. Kalau baunya okey tak payah pakai. Kalau baunya okey tak payah pakai wangi. Tapi ini semua lafaz zuhur, lafaz zuhur. Tapi kalau baunya macam baru habis kerja, memang dia perlu wangi. Dia nak masuk salat, sekarang dia akan kacau orang dalam salat, ini haram. Bagaimana dia tinggal makruh tapi buat haram? Bagus dia guna wangi. Atau lebih bagus dia mandi tak payah pakai wangi. Pakai wangi nanti waktu tarawih. Tapi jaga-jaga wangi itu bukan yang bening kepala. Kadang-kadang ada bagian wangi buat orang dah tak boleh khusyuk dalam salat. Kuat sangat pening kepala. Maka kalau pakai wangi khusus waktu salat tarawih pakai dengan cara pertengahan. Jangan banyak sangat, jangan sikit. Sebab kadang-kadang kita suka satu wangi, yang lain tak suka. Kita nampaknya sedap, baunya sedap, tapi yang lain tak baunya sedap. Okey? Lagi? Amalan riak tidak diterima oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amalan yang ikhlas.
Yang kita lakukannya hanya kerana Allah. Pernah satu hadis sangat takut, Imam Ghazali sebutkannya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Malaikat membawa satu amalan kepada Allah. Amalan itu penuh dengan cahaya, baik, wangi, bagus, sangat indah, sehingga malaikat sangat mengagungkan dan gembira sangat dengan amalan itu, sehingga sampai kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada malaikat, tolakkanlah amalan ini, buangkanlah amalan ini, saya tidak akan menerima amalan ini. Sampai malaikat terkejut, kenapa ya Allah, amalan ini agung dan hebat dan bagus? Dia kata, engkau wahai malaikat tidak tahu apakah maksud hambaku itu. Maksudnya bukan saya, maksudnya nak orang puji dia, maksudnya bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambilkanlah amalan itu, buangkanlah kepada muka abdu dan hamba itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolakkan amalan itu, yang mana di dalam bersangkaan malaikat amalan itu baik dan saleh. Tapi Allah tolakkannya sebab apa? Sebab niat orang yang buatnya bukan ikhlas. Maka kalau riya itu sia-sia dan hancurkan pahala. Lagi? Ada soal? Misalnya kalau kita pernah membuat sesuatu kebaikan dan kita pernah menunjukkan pada orang sebelum ni, dan dalam masa yang sama bila kita dah tersedar akan perbuatan kita buat, kita kembali pada Allah SWT dengan taubat, adakah benda tu boleh diterima balik? Kalau ada orang macam buat, dia tunjuk caranya, dan ini macam dulu dia suka tunjuk dan memang riak. Jadi lepas itu dia balik insaf dan menyesal dan taubah, tak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala terimakan, sebab Allah tolakkannya sebab riak. Tapi sekarang niatnya telah betul dan telah taubat kepada Allah daripada amalan riak itu. Maka kalau dia taubat nasuha, taubat betul-betul, dan dia tinggalkan riak dan tunjuk kerana mencari perhatian kepada manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, insya-Allah dengan keberkatan taubat nasuha itu, dengan keberkatan taubat yang baik, Allah padamkan dosanya itu, dosa riak, dan menerimakan amalan yang Allah telah tolakkan, insya-Allah. Lagi? Kalau macam seorang tu, macam sekarang, zaman kemajuan, zaman seseorang tu kita nampak kepada segi zahir dia ni macam memang tak ikut pada syariat Islam, punza atau punza, tapi dia menderma pada anak-anak yatim. Jadi dia kadang-kadang terdapat kepala. Ya, ni kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang nampak dia tak baik, kadang macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, satu ayat jawab pada soalan ini. Yakni kadang-kadang ada satu contohnya perempuan tak tutup aurat, tak ada macam ni, tapi dia banyak bantu orang yatim, banyak buat sekolah, banyak buat yayasan-yayasan yang bantu orang yang susah di Afrika, di Somalia, di mana-mana, di orang di Palestin sebagainya, di Burma. Yakni atau seorang lelaki yang kita tahu amalannya tak baik atau dia tak buat bagus. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akharun, dan ada orang lain, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, mereka tercampurkan amalan yang salih juga dengan amalan yang tak salih. Yakni keadaan mereka bukan sangat salih, juga bukan sangat jahat. Yakni mereka ada buat salah, ada dosa, ada salah, tapi juga ada betul, ada kebaikan, ada ihsan juga yang mereka, ada ma'ruf mereka buatkan kepada orang lain. Apa hukum mereka ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faulaika asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada mereka. Dengan keberkatan apa? Keberkatan amalan mereka yang baik, keberkatan ihsan mereka, keberkatan ma'ruf mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha sempurna, yang sendiri berfirman mudah-mudahan, yakni semoga, yakni ada harapan Allah akan bagi taubat. Maka siapa-siapa kita nampak zahirnya banyak dosa, banyak lalai, banyak tak ikut syariat, tapi banyak amalan yang baik, kita harap untuk dia. Jangan kita putuskan harapan. Kita harap untuknya, insya-Allah Allah bagi taubat dan Allah maafkan dia, dan dia balik betulkan apa yang dia lakukannya yang salah. Halas?
Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa a'anum alayh wa fiqna lil khair wa a'inna alayh. Allahumma tub alaina tawbatan nasuha wa zakkina biha qalban wa jisman wa ruha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.